Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Ustaz sihat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita sambung pengajian Ustaz. Sila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadiyih wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati oleh dikasihi sekalian, baik kita menyambung semula kuliah di hari ini. Masih lagi kita membicarakan tentang bab haji, ya. Okey. Di dalam agama kita, Rasulullah SAW mengajar cara mengerjakan haji ini ada 3. Iaitu yang pertama haji ifrad, yang kedua haji tamattu', yang ketiga haji qiran. Okey, haji ifrad iaitu mengerjakan haji terlebih dahulu dengan ihramnya. Lepas habis kerja haji, kita mengerjakan umrah. Maksudnya haji ifrad ni mengerjakan haji dulu, umrah kemudian. Itu definisi yang pendek. Adapun haji tamattu', mengerjakan umrah terlebih dahulu, haji kemudian. Ada terbalik sikit. Dan ada pun haji qiran, mengerjakan haji dan umrah dengan ihram yang satu, tawaf yang satu, sa'i yang satu. Baik. Pada kuliah lepas, kita bicarakan mengerjakan haji tamattu' dulu. Sebab haji tamattu' ni, haji senang-senang. Cuma saya ulang balik. Haji ni, bulan haji bermula daripada Syawal. Sampailah bulan Zulhijjah, iaitu akhirnya 10 Zulhijjah. Maksudnya dalam 2 bulan 10 hari. Ada setengah orang, dia malah nak cari 10 hari tu. Dia kata bulan haji, Syawal hingga bulan Zulhijjah. 3 bulan selalu. Baik. Okey. Saya cuma nak ulang, saya ringkas. Bahawa haji tamattu' buat umrah dulu. Yang penting buat umrah dulu. Itu sebabnya yang paling penting kita ni kena buat kursus haji. Apabila kita bertolak daripada Malaysia, kita nak nak masuk mana dulu? Nak singgah Madinah dulu ke? Ataupun kita nak singgah masuk Mekah dulu? Jadi itu yang penting. Kalau sekiranya kita masuk Madinah, tak ada niat apa-apa lagi. Pakai biasa je di Malaysia ni. Kalau kita masuk Mekah, nak terus buat umrah, barulah kita meniat, iaitu kalau haji tamattu' buat umrah dulu. Sebagaimana saya terang daripada kuliah lepas dengan pengajian. Jadi masa kita niat, kita mengerjakan haji tamattu', buat umrah dulu, haji kemudian. Itu definisi kena ingat. Yang pertama dulu kita ajar, yang pertama mandi sunat ihram. Lepas tu pakai ihram. Okey. Mandi sunat ihram, biasalah aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Lepas tu pakai ihram. Berjalanlah kita sampailah tempat kita wajib berniat, iaitu di miqat. Kalau kita di Madinah tu, saya katakan dulu Zulhulaifah ataupun Bi'rul Ali. Kalau sekiranya kita naik kapal terbang terus masuk Mekah, iaitu di Kananul Manazir. Baik. Ataupun sebelum daripada tu kita meniat dah. Cara niat dia, masa kita pakai ihram tu, lepas pakai ihram dah berjalan dah, kita niat labaika bi umratin.
labaika bi umratin ataupun labaika umratan. Boleh dua-dua sekali tu. Dengan niat di hati saja aku mengerjakan umrah. Dengan ihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okay. Itu yang kita bicarakan pada kuliah lepas. Lepas tu kita pun bertabiah labaik Allah. Bermula pada kita dah meniat dah. Bermulanya pantang larang ihram. Datang ihram nanti kita sebut kemudian. Baik. Sampailah kita ni bertabiah. Boleh kita berhenti. Tabiah ni sampai bila? Saya ajar dulu. Iaitu sampai kita nampak Kaabah. Bila kita nampak Kaabah, berhentilah talbiyah. Okey. Kaum muslimin dan muslimat kalian secara detailnya, kita naik hotel dulu. Kita naik hotel dulu, apa hal pun. Boleh kita mandi. Jangan syarat, ingat. Orang lelaki jangan pakai wangian. Jangan dah pakai kain berjahit. Pakai tolak tak apa. Okey. Lepas tu turunlah kita ke Kaabah. Bila turun ke Kaabah, nampak je Kaabah, berhenti talbiyah. Lepas tu angkat tangan, kita baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam. Fahina rabbana bisalam tabarakta ya jalil ikram. Lepas tu kita pun turun tak Kaabah. Okey. Lepas tu kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu kita tawaf 7 kali. Okey, tawaf 7 kali. Dan sudah kita dah buat tawaf ni dulu, iaitu Bismillahi Allahu Akbar. Angkat tangan berisyarat. Kalau kita boleh cium, tak payah angkat tangan lah. Kalau sekiranya kita tak dapat cium, angkat tangan saja. Bismillahi Allahu Akbar, cukup. Baik. Lepas tu kita pun berjalanlah. Mudah je. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Daripada Hajar Aswad sampailah rukun Yamani. Tapi kalau ceramah macam ni, memanglah kita tak terbayang. Kalau ada depan kita Kaabah, senangnya kita buat Kaabah. Kita lukis pun tak apa dah. Bila sampai dekat rukun Yamani, kita tukar zikir, kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi qina azab. Senang je, jangan buat payah-payah. Lepas tu pula bismillah ya Allahu akbar. Itu tawaf kali kedua, sampailah 7 kali. Lepas tu kita sambung balik ya. Ini saya ulang saja ni sebab dah sebut dah pada kuliah lepas. Lepas tu kita semayang sunat tawaf 2 rakaat. Dengan surah pertama setelah Fatihah kita baca Qul Al-Kafirun, sunnah nabinya. Rakaat kedua setelah Fatihah kita baca Qul Allah. Kalau boleh belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Makam ni bukan kubur, tapak kaki Nabi Ibrahim. Kalau tak dapat di situ, memang tak dapat lah sebab situ puasan orang tawaf. Kita duduk jauh sikit lagi. Biar tak ada orang tawaf di kawasan tu, tapi kita menghadap ke makam Ibrahim. Okey. Semayang sunat tawaf. Lepas tu sambung balik kita tahallul. Kita sa'i. Lepas tu sunat kita minum air zam-zam. Sunat kita minum air zam-zam. Lepas kita main sunat tawaf, sunat kita minum dengan niat tersendirilah. Baik. Lepas tu kita pun naiklah safar. Dengan saya baca dulu, mudah je. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Ini sebab saya nak ulang balik ya ni. Itu sebab cepat sikit. Lepas tu kita turun pada Bukit Safa. Ada bacaan dia, nanti ada satu masa saya akan tulislah bacaan dia. Senang je bacaan dia. Pendek je. Rabbi fil warham wa anta aizul akram. Tu je bacaan dia. Naik Bukit Marwah pula. Itulah 7 kali. Lepas tu kita tahallul. Habislah umrah kita. Okey. Kita relax lah. Kita berhenti cakap tu pada kuliah lepas. Maka bila kita rehat, maksudnya ialah kita buatlah kerja macam biasa. Pakai kain berjahit boleh dah, apa semua boleh dah. Nanti dia. Lepas tu kita banyakkan tawaf sunat. Tawaf sunat ni dia cuma, dia tak pasti, dia tidak mewajibkan pakai ihram. Cuma diwajibkan wuduk je.
Tawaf sunat lah. Sampailah kita menunggu musim haji. Senang tak cerita-mata? Senang ya. Lepas tu habis umrah kan, tanggal ihram lah, pakai biasa dah. Kalau 2 minggu, 2 minggu lah. Kalau sebulan, sebulan lah. Kalau 2 bulan, 2 bulan lah. Kita buat macam biasa lah. Tunggulah haji. Baru pakai ihram untuk haji pula. Hari ni kita belajar buat tu. Baik. Okay, yang ni kena detail sikit. Iaitu haji ni kita akan bertolak daripada hotel ke Mekah pada hari ke-8. Hari ke-8 apa tu? Zulhijjah. Sebelum hari ke-8 tu, kalau kita beli bulan Syawal, kita beli bulan Zulkaidah, lepas habis kita tahallul, tak ada apa dah. Maksud kita buat aktiviti ibadat sendiri ya. Nak tawaf lah. Tawaf sunat tak ada sa'i dah. Sa'i ni pada umrah haji je. Kalau tawaf sunat, jangan pula orang lepas tawaf sunat dia pergi kerja sa'i pula. Pelik tu. Tawaf lah. Baik. Sekarang ni kita tunggulah hari yang ke berapa ni? Hari yang ke-8 Zulhijjah. Hari 8 Zulhijjah ni dia panggil hari Tauriyah. Hari Tauriyah. Baik. Okey. Sepatutnya mengikut sunnah Nabi SAW, hari ke-8 ni kita bertolak daripada Mekah pergi ke Mina dulu. Bukan pergi ke Arafah dah. Tapi ini yang kena perlu terang ni. Kalau mengikut tabah haji atau pakej tertentu, terus pergi ke Arafah lah. Dia tak pergi ke Mina. Tapi pergi ke Mina tu pada hari ke-8 itu bukan di antara wajib haji. Dia antara sunat haji. Dia faham tu? Dari kerjaan Saudi memang tak benar lah tabah haji. Kerana Mina tu sempit. Lepas tu pula orang nak pergi pula jadi ramai. Jadi mereka kerana benda tu sunat haji bukan wajib haji. Maka dia minta semua jemaah Malaysia, jemaah lain pergi ke Arafah pula pada hari ke-8. Baik. Tapi kalau kita nak ikut sunnah sungguh, pergi ke Mina lah. Tapi ke Mina ni tak ada pakej. Tak termasuk dalam pakej. Itu kalau nak pergi sendiri punya pasal. Carilah pakej mana pun. Tak ada. Kecuali satu pakej ya. Satu pakej ya benar. Dia ada istimewa sikit. Iaitu pakej Ustaz Usinji. Kenal tak Ustaz Usinji? Dia memang dia ada power di Saudi. Pakej dia itu pun pergi jalan sendiri ya. Dia dibenarkan. Yang lain tak ada. Tapi yang pasti tabah haji kemudian dia tak akan buat pakej ke Mina. Ingat tu bukan pakej ke Mina bermalam di Mina tu, tidak. Pakej pergi ke Mina pada hari ke-8. Hari ke-8 tu kena tanda. Baik. Okey. Hari ke-8 orang panggil hari Tauriyah. Kena ingat tu. Tauriyah. Apa maksud Tauriyah? Kalau tanya orang haji, bawa haji pun tak faham. Kamu jemaah kalian. Tak apalah. Asal kenanga faham tak apa. Tauriyah. Dia masuk dalam bahasa Arab mengumpul air. Tauriyah ni maksudnya tauri. Tauri ni mencari air. Mengumpul air. Itu asal makna dia. Sebabnya kaum muslimin dan muslimat kalian, Arafah ni dia tak ada air. Arafah tak ada air. Bekal air tak ada. Pada zaman Nabi dulu. Jadi yang ada airnya ialah di Mina. Di Mina. Jadi air Mina tu air mineral lah. Dia air bukit. Kalau insya-Allah kalau tuan-tuan pergi sana, dia air itu datang dari Ethiopia. Daripada bukit Ethiopia masuk bukit keluar dekat Mina. Dia memang air itu mineral lah. Dia.
Jadi ada sebut dalam hadis tu tanda-tanda kiamat air tu kering. Sekarang ni ada lagi. Jadi di Mina tu Nabi duduklah di Mina satu malam. Hari ke-8. Lepas tu Nabi pun dengan para sahabat ambillah air di Mina hari ke-8 tu kumpul bawa lah ke padang Arafah air tu. Jadi mengumpul air tu orang panggil tauriyah. Maka hari 8 tu hari tauriyah lah orang panggil. Boleh faham tu? Okey. Jadi di Mina tak ada ibadat apa. Cuma dia sunnah ikut Nabi je. Sebab dia atas sunnah haji. Kerana nak mengumpulkan air. Tapi sekarang ni di Arafah tak ada kumpul air dah. Air pahit ada dah. Okey. Tapi kita ni kaum muslimin dan muslimat kalian terus ke padang Arafah hari ke-8. Duduk sajalah di Arafah tu. Dia tak ada ibadat lain dah hari ke-8 tu. Sebab dia tak masuk dalam akta ibadat lagi. Cuma kita cuma mengikut sunnah Nabi-nya hari ke-8 meninggalkan Mekah. Kita pun tinggalkan Mekah. Baik. Fikir saya dulu pun tak buat ke Mina. Tak. Tertinggallah sunnah itu. Okey ya. Lepas tu kaum muslimin dan muslimat kalian hari ke-8 sampai hari ke-9. Hari ke-9 masuklah hari ukur. Okey. Sekarang saya terlajak dah tertinggal dah. Hari ke-8 tu kita duduk di hotel Mekah. Mutawif akan beri arahan. Dia kata insya-Allah lepas sembahyang asar atau lepas sembahyang zuhur minta siap siaga belaka. Kita akan berangkat ke Arafah. Masing-masing berniatlah ihram berniat mandi sunat ihram untuk haji. Ada hotel lah. Tadi kita sebelum pada tu kita mandi sunat ihram untuk umrah. Sebab haji tamatuk kan, kita buat haji pula. Ingat haji bermula 8 Zulhijjah. Baik. Kita pun mandi sunat ihram haji di hotel. Itu dia. Lepas tu kita mandi dulu tak apa. Lepas tu turunlah lepas tu pergilah semayang di Masjidil Haram. Lepas tu naik ke hotel balik pakai ihram. Pakai ihram. Pakai ihram ni kaum muslimin dan muslimat kalian kena siap berapa pakaian, terpulang. Tak payahlah bawa beg besar. Bawa kain ihram, bawa lah jubah selah 2 lah, kain ihram dalam 2 lah. Bawa 2 lah. Itu je. Baru gigi bagi. Tolak. Yang lain tinggal. Sebab kita nak duduk di apa nama dia? Arafah. Di Arafah 2 hari. Mina 3 hari. 5 hari dia duduk. Janganlah bawa yang pakaian kita di Malaysia ni bawa belaka. Nak heret Itu tinggal di hotel lah. Itu berkesan. Bawa lah pakaian kain pelekat sikit. Selah 2. Jubah selah 2. Lepas tu kain ihram selah 2 bawa. Bawa untuk pakaian kita di sana. Okey. Kita pun naik bas daripada Mekah nak menuju ke Arafah. Ketika dalam bas dalam mutawif akan pesan. Sekarang kita dah pakai ihram. Dah kita mandi sunat ihram, berniat ihram untuk haji semua. Baru masuk haji. Apa dia? Labbaika hajjan. Labbaika hajjan. Ataupun labbaika bihajjin. Dalam hati niat, saja aku mengerjakan haji. Cukuplah tu. Tapi kalau tak bahasa puas hati, nak beri puas saja aku mengerjakan haji, aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Habis sebut belaka. Kalau sebab setiap haji sudah tentu ada ihram, tak payah niat dah ihram tu dah. Baik. Tapi orang Melayu kita ni kena sebut juga. Itu dia. Tak apalah. Saya takut jadi keliru. Saya sebut jugalah. Tapi sudah cukup. Labbaika hajjan. Labbaika bihajjin boleh juga. Dalam hati sambil kita lafaz. Dan hati niat. Saja aku mengerjakan haji berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey. Lepas tu. Labbaik Allahumma labbaik. Duduklah kita di Mina. Dia apa?
Patutnya di Mina lah. Tapi kita direct ke Mekah. Direct ke Padang Arafah. Duduk pada Arafah, buat ibadat seperti biasa kaum muslimin dan muslimat kalian. Camp. Sampai hari ke-9. Hari 9 tu, setelah mana tergelincirnya matahari, setelah zuhur, baru masuk waktu wukuf. Waktu wukuf masuk 9 Zulhijjah selepas tergelincir matahari. Habis waktu wukuf masa bila? Habis waktu wukuf hari yang ke-10 sebelum subuh. Jadi hari yang ke-10 sebelum subuh. Kalau hari ke-10 lepas subuh, maka tak ada wukuf dah. Dia tak ada panggil haji. Haji dia terbatal. Itu waktu dia. Antaranya. Tapi selalunya jemaah tabur haji ni, dia duduk pada 8, 9, dekat nak maghrib dah. Nak maghrib dah, dia bertolak lah ke tempat lain pula. Yang pentingnya, duduk pada Arafah. Lepas tu bermula wukuf tergelincir matahari. Pada Arafah tu banyak kalau ibadat zikir. Zikir yang Nabi banyak buat, apa dia? La ilaha illallah la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyakkan zikir tu. Lepas tu lepas zikir berdoa lah. Sebab Arafah tu satu tempat yang mustajab kita berdoa. Lepas tu kalau nak baring tidur, tidurlah. Kalau boleh tidur, nanti dia. Tapi rasa tak boleh nak tidur. Itu dia. Macam-macam orang ni. Yalah kaum muslim dan muslimat, kalau orang ramai nak tidur macam mana? Dia baik. Okey, duduk di Arafah tu, waktu wukufnya, selepas gelincir matahari 9 Zulhijjah hingga hari ke-10. Itu waktu dia. Tapi selalunya kita ni duduk sampai waktu maghrib lah. Hari 9 tu waktu maghrib, kita pun berangkatlah ke satu tempat, iaitu nama dia Muzdalifah. Okay. Di Mina tu, kamu macam ni kita penting belajar qasar jamak tu. Di Mina Nabi buat zuhur qasar saja. Lepas tu Nabi jamakkan asar serta qasarkan di dalam waktu zuhur jamak takdim. Ya. Saya ulang balik. Di Arafah, Nabi buat qasar zuhur. Lepas Nabi buat qasar, Nabi buat qasar jamak asar dalam waktu zuhur jamak takdim. Okey, habis ya. Selesai. Tapi tabung haji pula, kita kena sebut tabung haji nantinya. Macam mana pula Ustaz Zain ngajar lain, tabung haji ngajar lain. Itu sebab kena sebut dua tu. Tabung haji pula kaum muslim yang muslimat kalian, dia buat iaitu zuhur 4 rakaat, dia tak qasar. Lepas tu dia buat jamak pula. Jamak tamam. Dia tak buat jamak qasar. Itu tabung haji. Saya kena cerita kan tidak dia ada pelik. Jadi terpulang ikut tu imam lah kaum muslimin. Ikut tu imam lah. Tapi saya nak cerita sunnahnya Nabi tak buat tamam. Nabi buat qasar zuhur. Lepas tu Nabi buat qasar asar terjamak. Asar dan waktu zuhur jamak takdim. Itu sunnah Nabi. Tapi tabung haji ni dia pakai pendapat yang lain. Pendapat tu memang tidak kuat lah. Dia semayang zuhur 4 rakaat. Lepas tu dia jamakkan asar dan waktu zuhur juga 4 rakaat. Jadi. Habis ya, berdoa lah kita daripada Arafah tu. Ni masuk haji dah ni. Waktu maghrib kita pun bertolak lah naik bas ke Muzdalifah. Apa nama Muzdalifah ke antara Arafah ke Muzdalifah ni tak jauh mana. Lebih kurang 3 kilometer je. Tapi tetap naik bas jugalah. 3 ke 5 kilometer gitulah.
Baik. Tabriyah tak? Tabriyah lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Tabriyah haji ni bermula daripada kita pakai ihram hari Tauriyah tu, hari ke-8 tu, sampailah kita melontar Jamratul Aqabah hari yang ke-10. Tabriyah dia. Baru kita berhenti. Jadi kalau sebelum daripada itu, sebelum sampai hari ke-10 tu talbiyah lah. Siang malam kita duduk situ. Jangan banyak menyembang, letih dekat menyembang kan. Itu dia. Ini doa Arafah pergi menyembang, doa Jabal Rahmah pergi menyembang. Itu dia. Jadi tak ada kesan macam tu hajinya. Okey, sekarang ni berangkat di Muzdalifah, iaitu bermalam di Muzdalifah. Kalau sebut bermalam ni, jadi kalau ikut sunnah Nabinya, Nabi tidur di Muzdalifah. Tapi kita tak dibenarkan tidur di Muzdalifah, kerana Muzdalifah tu tempatnya bukan luas. Sedangkan jemaah haji yang lain pun, kaum kita ni lebih kurang dari dulu 26,000 orang. Jemaah haji setiap tahun 5 juta atau 4 juta. Jadi tak muat, Muzdalifah tak muat menampung. Jadi kita duduk di Muzdalifah tu, kaum muslim-muslimat sekalian, sampai dah pukul 12:30 malam ataupun 1 pagi. Itu dia. Jadi duduk di Muzdalifah tu tak adalah tempat-tempat kemah, tak ada kemah. Cuma kita dibentang dengan kain warna hijau ya, tikar ya. Duduk situlah di Muzdalifah tu. Berteduhkan langit. Kalau hujan ke rezeki lah. Basah dia. Dia tak ada kemah. Duduk sekarang. Jadi di Muzdalifah tu Nabi SAW buat mentakhirkan maghrib ke dalam waktu isyak. Nabi buat maghrib dalam waktu isyak. Lepas tu isyak Nabi kasarkan. Jadi maghrib Nabi jamakkan dalam waktu isyak di Muzdalifah tu. Lepas tu sembahyang qasar isyak itu di Muzdalifah. Okey. Habis ya. Duduklah dalam keadaan ihram lagi tu. Buat zikir labbaik Allahumma labbaik, tapi kaum muslimin dah duduk ramai-ramai begitu payahlah. Okey. Itu yang kita kena belajar istinja. Itu yang penting selama ni kita mengaji bahawa istinja. Sebabnya kaum muslimin di Muzdalifah tu tandas dia tak banyak. Kalau nak terkencing berak memang kencing padang pasir lah. Dah kencing jauh-jauh, ambil tisu, ambil batu, lap lah kemaluan tu. Itu kata kita penting istinja tu. Kalau tidak letih kita. Malaysia kan kalau tak ada susahlah kita nak berak air tak ada. Itu yang pentingnya. Itu sebab kita belajar dulu tu, sebab kita akan menempuh benda-benda macam tu. Baik ya. Okey. Memang kaum muslimin dan muslimat kalian memang tandas dia memang tak cukup lah. Lebih kurang tandas dia 20 tandas je. Orang ramai. Memang tak boleh lah kaum muslim-muslimat kalian. Itu dia. Jadi istinja tu kita faham. Lepas tu 12 pukul 1 malam kita naik bas pula. Barulah kita berangkat ke Mina. Tengah malam tu. Duduklah kita di Mina tu. Duduk di Mina tu kaum muslimin ingat no. Di Muzdalifah ni waktu dia sampai bila kaum muslimin dan muslimat kalian? Iaitu sampai bermalam di Muzdalifah sampai subuh lah. Sampai subuh. Ukur sampai subuh juga. Muzdalifah sampai subuh juga. Jadi bezanya bermalam di Muzdalifah dia bukan rukun haji. Dia cuma wajib haji. Ukur dia rukun haji. Itu beza sikit. Barang siapa yang terluput, dia tak sempat bermalam di Muzdalifah, dia kena wajib bayar dam. Tapi haji dia tetap sah. Berangkatlah kita ke Mina. Allahu Akbar. Inilah orang tak nak pergi muasasah ni.
Kaum muslimin dan muslimat kalian duduk. Barang siapa yang pakai package, Masya Allah. Ada package kadang 10 orang je duduk satu kemah. Tandah 2. Dekat-dekat. Jadi. Barang naik nasi, naik muasasah. Muasasah. Dia sama dekat Mahasusah. Dekat sama itu. Tahu tak? Duduk di Mina tu dia ala kadar je. Tidur untuk sementara je. Tuan-tuan, duduk di Mina saya tengok dah orang tabur haji. Allah, rapak-rapak belaga kepala, belaga kaki, ada belaka. Tu dia. Duduk di Mina tu kena tarbiyah sungguhlah. Masa saya dulu 2,000 orang duduk di Mina kemah tu 2,000 orang. Tandah dia 60 ya. 60 buah tandah dia persediakan untuk 2,000 orang. Macam mana agak-agak ni? Kena bangun awal lah. Kena tarbiyah diri semua. Baik. Okey. Duduk di Mina tu sampai bila? Sampai hari 13. Kita tolak malam tu. Malam 10. Malam 10. Lepas tu 11, 12, 13. 3 hari duduk di Mina. Kalau orang tu 3 hari tak mandi pada juga. Ataupun mandi-mandi gitu je. Letih ada Mina tu. Okey bermalam di Mina ni dia wajib haji. Dia bukan rukun haji. Tapi saya ikut peraturan lah mengerjakan haji tu. Supaya mudah. Okey. Minta maaf, orang package ke, orang tabur haji ke, makan dia sama. Apa dia? Nasi bungkus ayam rebus. Itu cara biasa. Nasi bungkus ikan rebus biasa. Siapa nak laju. Tak laju sudah. Itu je. Tak adalah nak masuk kari. Tak ada. Tapi tak apa kau muslimin. Ramai orang masuk Maggi. Dia bawa Maggi. Tapi ada juga di Mina tu. Puak-puak mamak dia buat roti canai. Ada roti canai dia. Jangan bimbang lah. Bang siapa kaki makan tak apa lah. Tak mesti tak apa. Carilah ada jumpa. Kawan lagi. Saya mesti duduk Mina tu kan. Petang-petang saya cakap sebang. Kalau kita buat roti. Kalau kita goreng pisang laku duduk Mina. Tapi tak ada bekalan. Tak dibenarkan. Okey. Duduk di Mina tu kaum muslim dan muslimat kalian malam bila tu malam 10 kan. Hari 9 kita pergi Ukuk. Lepas 9 tu malam 10 kita bermalam di Mina. Pagi tu hari 10 kita duduk di Mina. Hari ke-9 tu malam tu kita malam di Muzdalifah. Lepas tu kita turun ke Mina. Pagi tu kaum muslimin dan muslimat kalian iaitu hari ke-10 tu hari raya haji. Hari raya haji ni lepas tergelincir matahari, hukum dia lepas tergelincir matahari hari ke-10 kita pergilah melontar satu jumrah iaitu Jamratul Aqabah. Ustaz, kata-katanya ambil batu di Muzdalifah tak ada sunnah pun. Setengah-setengah orang malam Muzdalifah tu dia kutip batu. Tak ada. Bukan sunnah Nabi. Tapi kalau nak kutip tak ada masalah. Tapi jangan kita mengatakan iaitu batu sunat dikutip di Muzdalifah. Itu saya tak. Muslim-muslimat tu kan. Jadi kalau kita nak kutip dekat Mina pun tak apa. Perjalanan nak melontar pun tak apa. Boleh. Open sikit. Okey. Ambil batu tu, hari yang ke-10 kita melontar satu jumrah je. Jamratul Aqabah. Kita jatuh Aqabah ni, kaum muslim dan muslimat, jumrah yang paling hujung sekali. Sebelum itu, kita akan bertemu dengan jamrah. Jamrah ni tempat melontar. Jamratul Ula, Wusta, Aqabah. Hari yang ke-10, kita tak menontar Ula. Kita menontar Aqabah. Kita tak menontar Wusta. Kita menontar Aqabah dah.
ke-10 je. Melontar 7 biji. Bismillah, Allahu Akbar. Sebiji. Jangan 7 biji sekali. Jangan sebiji. Baik. Pastikan 7 biji. Lepas tu kaum muslimin dan muslimat kalian ingat Nabi kata la taghlu fi dinikum. Jangan kamu melampau-lampau dalam agama kamu. Maka cara melontarnya iaitu dengan batu yang dipanggilkan hasayat. Hasayat ni batu seperti mana kacang tanah. Jangan besar ibu kaki. Jangan besar penumbuk. Jangan. Nabi tak ajar gitu. Kacang tanah dia batu kecil-kecil ya. Melontar bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu sebiji. Lepas kita melontar Jamratul Aqabah, kita tahallul. Ini panggil tahallul apa? Tahallul haji. Tahallul haji. Jadi lepas kita tahallul, bolehlah kita tanggal ihram. Boleh dah. Boleh pakai biasa dah. Cuma 3 perkara saja tak boleh. Setelah mana kita melontar jumrah, semua boleh melainkan 3 saja. Apa dia? Yang pertama menikah tak boleh. Tak boleh. Lepas tu persetubuhan tak boleh. Yang ketiga kaum muslimin dan muslimat kalian jadi wali nikah tak boleh. Jadi saksi apa? Jadi tok wali, menikah dan bersetubuh tak boleh. Yang lain semua boleh. Pakai wangian boleh dah, pakai suslek boleh dah, pakaikan pelekat boleh dah, pakai apa pun boleh dah. Setelah mana kita melontar jumrah hari yang ke-10. Okay. Balik lepas tahallul lah, syarat lepas tahallul. Baik. Jadi saya ikut yang pesan haji tabur haji aja. Kalau nak ikut sunnahnya tak dapat lah kaum muslimat kalian, tak dapat. Kalau ikut sunnah boleh. Lepas kita melontar Jamratul Aqabah tu, terus kita balik ke Mekah. Kita buat sa'i lalu. Buat tawaf haji langsung, lepas tu buat sa'i. Lepas tu habis haji kita dah. Tunggu nak balik dah. Itu kalau ikut sunnah dia. Tapi kalau ikut yang para sahabat lagi buat, ada juga kaum muslim dan muslimat kalian. Lepas melontar Jamratul Aqabah pada 10, patah balik ke Mina. Apa dia? Kita bermalam di Mina pula. Malam 12 dan 13. 11, 12, 13. 3 hari. Baik. Duduklah di Mina. Pagi esok je pula lepas tergelincir matahari. Ingat melontar jumrah hari ke-10 lepas terbit matahari. Pada melontar pula jamarat, 3 jamarah, hari ke-11, 12, 13 selepas tergelincir matahari. Itu jangan terkeliru tu. Hari ke-10 cuma melontar Jamratul Aqabah saja sekali je. Baik. Tapi selepas terbit matahari. Pada hari yang ke-11, 12 dan 13 melontar 3 jamrah, ula Aqabah, ula wusta Aqabah. Tapi waktu dia terlepas tergelincir matahari. Itu beza sikit. Jadi saya tak dapat nak terang cara jelas. Ini sebabnya kita kena ikut mutawif lah. Sebab itu atau urusan tabur haji. Lepas tu kita pun kalau lepas kita melontar dah hari ke-13, kita pun baliklah ke Mekah balik. Naik hotel balik. Tak ada pakai ihram dah. Sebab ihram kita dah habis batal dah hari 10 tu. Kita pun turunlah buat tawaf haji. Dia panggil tawaf ifadah. Tak payahlah pakai ihram dah. Pakai jubah biasa lah. Kaum muslimin dan muslimat kalian. Kalau Kelantan pakai pelekat je dia. Okay. Buat tawaf ifadah, tawaf haji. 7 kali betul-betul biasa lah. Lepas tu buat sa'i. Lepas sa'i tak adalah tahallul. Sebabnya
masa hari 10 tu kita dah tahlul dah. Tak perlu nak tahlul kali kedua. Tak perlulah. Tahlul kita dah buat dah. Pada lepas menonton Jamratul Aqabah 10 tu. Cuma balik ke Mekah 2 saja. Tawaf ifadah dan sa'i. Lepas tu habislah haji kita. Lepas tu buatlah pekerjaan nak tawaf sunat, tak kisahlah. Ini haji tamattu. Haji ifrad, insya-Allah minggu depan pula. Cuma senang je, bertukar je. Okey, ada soalan tak? Soalan semalam Ustaz dalam WhatsApp. Ya. Yang soalan semalam ya? Ya. Okey. Isu masalah korban. Sekarang ni kaum muslimin dan muslimat kalian, yang pertama sekali kita bagikan korban ni kepada dua. Pertama, korban biasa di musim haji. Yang kedua iaitu korban haji. Korban haji atau korban dia lain beza. Korban haji dia merupakan itu wajib. Tak ada khilaf ulama. Adapun korban yang biasa kita buat ni, walaupun dia bersangkut paut dengan musim haji, itu hukumnya sunat muakkad. Korban haji dipanggil dalam istilah bahasa kita panggil dam. Okey. Dalam wujudnya perbezaan ini, Nabi SAW, kalau binatang itu dijadikan korban haji untuk bayar dam, bagi pesalah-pesalah mengerjakan haji atau umrah, melanggar pantang larang ihram, atau orang mengerjakan haji tamattu' atau haji qiran, maka binatang yang dibawakan untuk daya dam itu Nabi beri tanda. Nabi beri tanda. Nabi SAW diikatkan binatang itu dengan tali, letakkan selipar di leher binatang tu. Ini orang kata, ini tanda ini adalah dam. Kalau korban lain tak ada tanda, itu bezanya. Okey. Ada pun tentang bayar dam, kita panggil dam lah, korban haji kan silap pula. Dia memang tidak boleh dikongsi. Sebab itu adalah denda. Maksudnya orang yang melakukan pantang larang ihram, dia tak boleh bayar dam secara berkongsi, tak boleh. Contohnya, kalau kambing dia tak boleh niat ramai. Satu orang lah dam dia. Kalau lembu 7 orang je. Kalau sekiranya yang melanggar pantang ihram tu 7 orang, lembu lah seekor atau unta lah seekor. Itu dia. Tapi ada pun korban biasa, memang satu lembu 7 orang, kambing seorang. Tetapi korban biasa ni boleh kita berniat ramai, walaupun 100 orang. Contoh, seekor kambing, kita yang berkorban. Tapi kita nak kongsi pahala dengan mak bapak kita. Kita nak kongsi pahala, ya Allah, inilah korbanku dan korban keluargaku. Boleh tak boleh? Boleh. Jawapannya berkongsi pahala. Jadi. Tetapi mana-mana mak bapak kita yang mampu untuk berkorban, dia tak berkorban, maka tuntutan sunat muakkad tak terlepas pada dia. Cuma pahala korban tu dia dapat pahala kongsi. Itu maksud dia nya. Sebagaimana Nabi SAW berkorban, ya Allah, inilah korbanku dan korban umatku. Tapi kalau buat haji tak boleh kata seekor kambing, ya Allah, inilah korban, inilah dam aku dan dam keluarga aku yang silap menjaga. Tak boleh. Itu tiap-tiap orang kena denda. Itu beza. Baik. Ada pun kadang-kadang dam ini tidak boleh dikongsi 7 orang. Contohnya unta, lembu,
Tak boleh kongsi 7 orang, kena seorang. Kalau dam. Contohnya orang yang melakukan persetubuhan pada musim haji yang kadang ihram. Dia kena bayar seekor unta. Dam dia. Tak boleh kongsi ya. Kalau tak ada unta, seekor lembu. Kalau tak ada lembu, 7 ekor kambing. Dia kena bayar dam. Itu ikut persetubuhan dia lah. Ikut kesalahan dia buat. Dia. Jadi ramai orang silap faham. Dia kata tak apa, kita sembelih seekor je. Yang lain tercangkut tidak. Yang lain tu ialah dapat pahala. Kongsi pahala. Tapi tuntutan sunat muakkad tu tak lepas. Itu kata Nabi SAW. Barang siapa yang mampu korban, tiba-tiba dia tak nak korban, jangan mendekati tempat solat kami. Itu berat je. Kamu terima kalian. Jadi kongsi pahala boleh walaupun 100 orang pun tak apa. Tapi tidak tanggungjawab tidak terlepas. Ada pun dam haji tidak boleh berkongsi. Itu atas pesalah-pesalah yang melanggar pantalan akhirat. Ada soalan lagi tak? Asalkan soalan dia mengatakan seolah-olah macam katakan saya, Ustaz dan 5 orang lagi itu kita bersama-sama kongsi 7 bahagian untuk melakukan korban. Kalau ikut soalan posting WhatsApp tu, ini yang tak menepati syariat berkorban, Ustaz. Maknanya kalau jalan kita buat ni terangkatlah sunat muakkad tu kita menjaga korban bila kita bersama-sama berkongsi yang mengambil satu bahagian. Itu posting yang saya kongsikan tu, itu dia kata sebenarnya tidak terangkat. Kita perlu melakukan 1 ekor 1 orang. Baik. Jawapannya kaum muslimin dan muslimat kalian, saya rasa itu pendapat yang nadir. Maksud nadir itu pendapat yang pelik pada orang. Pendapat yang pelik pada orang. Sebab bila Nabi kata bahawa lembu itu untuk 7 bahagian. 7 bahagian. Jadi isunya ialah kaum muslimin dan muslimat kalian, kalau orang berpakat 7 orang, pakat beli seekor lembu, dapatlah dia. Tak ada masalah. Dia. Itu kata pendapat yang nadir. Maksudnya ialah kaum muslimin dan muslimat kalian, kalau tidak terangkat tuntutan sunat muakkad, seekor lembu tu seorang je beli. Lepas tu yang lain tu barulah berniat 7 orang. Tak kena lagi tu. Tak kena. Dia. Jadi boleh muafakat lah. Itu pendapat sepakat ulama' tu. Kebanyakan majoriti ulama' boleh berkongsi 7 orang, beli seekor lembu, jadilah dia orang. Jadi kalau ada pendapat, tak, yang beli seekor je, seorang je tukang belinya, lepas tu berniat 7 orang. Itu lagi pendapat tu nadir. Nadir ni maksud dia pendapat yang pelik pada orang. Itulah jawapannya. Ustaz, maksudnya yang tukang beli lembu tu seorang. Lagi untuk ada 1 lembu untuk 7 orang kan? Boleh share 7 orang. Ya. Dan lagi 6 tu dia macam sedekah untuk 6 orang lagi. Macam tu boleh? Tak ada apa, tak ada masalah. Masuk nama. Yang beli bapa. Lepas tu bapa pula ni masuk nama mak, nama anak, boleh lalu. Kalau dia tak nama kawan-kawan dia? Boleh, okey. Ataupun paling nak senang sekali pun boleh juga. Cara lebih luas lagi. Dia. Sebab banyak-banyak surau, kadang-kadang ada seekor lembu takhir tu, ada 5 orang je masuk. Tak cukup 2 orang lagi. Maka batal lah korban seekor lembu tu. Itu tak cerdik lah surau tu. Apa salahnya kaum muslimin macam-macam beli lembu tu, lepas tu semelihkan korban untuk 5 orang, yang 2 bahagian tu jual. Boleh jual.
Sebab 2 bahagian tu kan lembu 7 bahagian. 5 untuk berkorban. Yang 2 bahagian tu simpan jual. Puan boleh. Itu tidak termasuk daging korban. Itu daging luar korban. Setengah surah pula kalau tak cukup dah 7 orang kata tu, kita batal lah, tak cukup orang. Kena lah gitu. Tak bijak dalam mengatur hak agama. Nak jual pun tak apa. Kalau campur dengan akikah boleh? Kalau tanya boleh tu, boleh. Sunnahnya tidak. Tu jawapan dia. Tapi yang tanya boleh atau tidak? Boleh. Sebab korban dengan akikah ni dia sama je. Dia nisbah takrif dia. Cuma bezanya korban ni untuk litaqarrub ilallah. Dan anak ni, akikah ni untuk kelahiran anak. Itu dia beza ya. Tapi nisbah binatang syarak adalah sama. Jadi ada seekor lembu tu yang 3 bahagian untuk akikah. Yang 4 bahagian pula untuk korban pun boleh. Tak ada masalah. Ada lagi? Ustaz, tahallul Ustaz ya. Bila kita buat haji tamattu, kita dah tahallul masuk umrah tu, kepala kita dah buta dah. Bila kita nak buat tahallul masa haji tu, dah tak ada rambut dah, nak tahallul apa tu Ustaz? Kalau sekiranya kaum muslimin dan muslimat kalian, contohnya kalau dah tahallul umrah, lepas tu dah cukur dah rambut dah, tiba-tiba haji tu tak ada rambut dah. Baik. Kalau sekiranya cukur jugalah kepala tu. Jangan potong sudahlah, cukur juga. Adalah rambut yang sikit-sikit tu, tak ada apa dah. Yang penting tahallul. Rasa saya kalau lepas umrah tu, adalah dalam ada 3 hari naik dah rambut tu sikit, cukur lah tu yang ada tu. Jadi. Tahallul untuk wanita Ustaz. Ada spesifikasi berapa helai rambut yang dipotong Ustaz? Tidak adalah, tapi berkurangnya 3 helai. Daripada arah mana pun tak kisah Ustaz? Belakang ke? Tak kisah. Tak kisah. Itu saja Ustaz. Okay. Asalkan dia, kalau nak comelnya, dia pendek balik belakang, tak apa. Dia. Pendek balik belakang tu, tak ada apa. Okay. Mana Tok Mufti ni? Tunjuk Yati mana Mufti? Lain kali kita ambil haji ifrat pula. Pergi hospital. Siapa pergi hospital? Hantar ada staff. Okay. InsyaAllah kita sambung. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.